Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang dan salam Jumaat. Jadi hari ini Abang nak sampaikan dua lagi cerita. Kisah pengalaman daripada dua orang yang berbeza yang Abang dapatkan melalui email. Terima kasih kepada yang memberikan cerita. Jadi kita tak naklah mukadimah panjang-panjang. Sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua dan permudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat. Juga semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita dan memberikan keamanan untuk kita satu dunia. Jadi tanpa membuang masa lagi, Abang akan mulakan cerita kali ini. Dua pengalaman yang berbeza dan tetap juga menarik. Abang mulakan dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Kisah yang pertama ni dihantarkan oleh seseorang yang bernama Hilman. Berlaku pada tahun 2017 dekat Kampung Laloh. Kalau tak silap abang, dekat Kuala Kerai, Kelantan. Dia kata cerita kali ini adalah pengalaman pertamanya berjumpa dengan makhluk daripada alam sebelah. Bagaimana reaksinya dan apa sebenarnya punca di sebalik perjumpaan yang tidak disangka-sangka. Pada tahun 2014 adalah tahun yang selalu Hilman dan keluarganya pulang ke kampung. Tujuannya adalah untuk melawat ke atuk nenek dia dekat kampung. Sebabnya jarang-jarang dia dapat balik kampung kalau bukan musim cuti sekolah. Bila ada peluang, baliklah kampung. Bila dia tanya dengan mak ayah dia kenapa kena balik kampung kerap sangat pada tahun tu, alasannya adalah atuk dengan nenek dia dah semakin uzur. Jadi selalulah datang ke kampung untuk melihat, memantau, tengok-tengoklah orang tua macam mana keadaannya. Okey. Ceritanya bermula bila dah banyak kali sangat balik kampung. Daripada cerita yang tak tahu jadi tahu. Sebelum ni dia tak tahu sangat. Hilman kata dia tak tahu sangat tentang keadaan kampung tu. Siapa yang ada dekat kampung tu, apa kaitan kampung tu, jiran-jirannya, kawan-kawan kampung, dia tak tahu sangat. Tapi bila dah kerap sangat balik, mulalah dia tahu dari satu cerita ke satu cerita. Dalam banyak-banyak cerita yang Hilman tahu, ada satu cerita yang agak menyeramkan. Dia kata dekat kampung tu, nanti kalau orang kampung tu boleh komen. Dia kata ada dekat kampung tu ada seseorang, satu keluarga yang mana bapaknya adalah pembela. Ramai orang kampung tahu tentang cerita ni, tapi kebanyakan orang kampung senyap tak nak ambil tahu. Sebabnya takut ada benda-benda buruk yang tak sepatutnya menimpa mereka kalau mereka duduk ambil tahu sangat hal keluarga orang lain. Tapi cerita tentang keluarga ni ada membela dah tersebar, sampaikan Hilman yang jarang-jarang balik kampung sebelum ini pun tahu tentang cerita ni. Dia dapatkan cerita ni melalui kawan-kawan dia sewaktu dia lepak-lepak sama-sama mereka semua dekat kampung tu. Dan Hilman juga tahu kat mana sebenarnya rumah yang dimaksudkan mempunyai penunggu tu. Tapi Hilman mengelak setiap kali nak pergi ke mana-mana yang melalui jalan yang ada rumah tu, dia akan cuba mengelak. Dia rasa dia belum bersedia untuk berjumpa dengan makhluk-makhluk yang bukan-bukan. Lebih-lebih lagi kalau pada waktu malam, dia tak naklah lalu jalan yang ada rumah tu. Dia kata dia tahu sebenarnya lokasinya. Jadi dia kata pada satu hari tu dia balik ke kampung. Entahlah pada waktu tu dia punya boring tak boleh nak cerita. Sepanjang hari dia rasa macam ada yang tak kena, risau, dan ada kalanya dia rasa panas. Nak kata cuaca tak juga. Pada waktu tu macam banyak hujan lah sebenarnya. Bumi pun tak adalah rasa panas sangat. Tapi tak tahu kenapa pada hari tu dia rasa gelisah, macam ada sesuatu yang tak kena yang akan berlaku pada dia. Bila sampai dekat kampung, dia pun mintalah izin dengan mak ayah dia untuk pergi ke kedai. Pada waktu tu jam menunjukkan pukul 9.30 malam. Dia memang tak teringat langsung tentang rumah yang dikatakan ada penghuni bukan manusia tu. Maksudnya dia keluarga yang membela tu. Dia tak ingat. Jadi pada pukul 9.30 malam, dia pun keluar daripada rumah atuk dengan nenek dia nak menuju ke kedai. Dia lalu menggunakan jalan yang biasa dilalui oleh orang. Jadi sepanjang perjalanan, banyak kali dia terserempak dengan motor dan orang-orang lain yang berjalan kaki.
Dia tak rasa takut pun sebab kampung tu dah memang kampung dia, walaupun jarang-jarang, walaupun dia tak duduk situ tapi tetap juga dia rasa mesra dengan keadaan tanah dan pokok-pokoknya. Jadi sepanjang perjalanan tu tidaklah begitu takut sangat. Jadi bila sampai dekat kedai, belilah barang yang dia nak dan dia pun bersedialah untuk balik. Sewaktu nak balik tu, tiba-tiba entahlah kenapa dia kata kaki dia melangkah ke arah yang bertentangan. Patutnya jalan untuk dia balik ke rumah atuk dengan nenek dia adalah melalui jalan kiri. Tapi tak tahu kenapa pada waktu tu kaki dia melangkah ke arah ke kanan. Selepas melangkah lebih kurang 10 langkah baru dia perasan jalan yang dia akan lalui adalah jalan yang melalui depan rumah yang mana orang katakan rumah tu ada makhluk lain yang tinggal. Orang yang keluarganya membela. Diteruskan perjalanan juga daripada 10 langkah naik ke 15 langkah dan akhirnya beratus-ratus langkah. Tapi ada satu benda yang dia perasan. Kiri dengan kanan jalan tu memang dipenuhi dengan rumah-rumah kampung, tapi rumah-rumah kampung yang ada kiri dengan kanan jalan semuanya dah tutup dan dah gelap. Ada juga rumah-rumah yang kosong. So, sekelihatan seperti kosong tapi ada orang sebenarnya. Mula-mula dia ingatkan memang orang dekat lorong tu tidur awal sebab mungkin dah dekat pukul 10. Tapi bila fikir-fikirkan semula, sebenarnya pada waktu tu adalah waktu cuti sekolah. Jadi mustahil sebenarnya anak-anak kampung tidur awal. Tak adalah, biar je lah dia kata. Mungkin memang waktu tu diorang rasa mengantuk. Cumanya bukan satu rumah keadaan macam tu. Boleh dikatakan sepanjang lorong dekat lorong tu semuanya rumah tutup awal. Jadi dalam perjalanan tu dia pun terfikir-fikirlah tiba-tiba. Dia nak lalu dengan depan rumah yang orang kata ada penunggu. Apa perasaannya kalau tiba-tiba dia terserempak dengan sesuatu bila dia melalui depan rumah tu? Jadi sama ada dia nak rasa takut ataupun dia nak rasa ingin tahu. Tapi perasaannya pada waktu tu memang lebih kepada nak tahu bagaimana bentuknya, macam mana mukanya, apakah perasaan dia pada waktu tu, takut ke ataupun rasa macam buat-buat berani. Jadi diteruskan langkah sambil berfikir-fikir apa yang akan jadi kalau dia terserempak dengan makhluk daripada alam sebelah. Tengah-tengah berjalan tu tiba-tiba entahlah kenapa dia rasa satu badan dia seram sejuk. Walaupun pada waktu tu tak ada angin yang bertiup, tapi dia rasa seperti nak demam. Tak tahu datang daripada mana perasaan tu, tetap juga dia teruskan langkah. Lebih kurang 10 meter sebelum melintasi rumah yang dikatakan ada membela makhluk alam sebelah, diperhatikan daripada jauh. Dia tengok rumah tu. Dia berhenti, berdiri dan dia tengok. Sama ada nak lalu ke tidak depan rumah ni. Kalau lalu, kebarangkalian untuk jumpa makhluk lain itu sangat besar. Sebab ramai kawan-kawan kampung dia bagi tahu kalau lalu confirm akan jumpa. Selalunya orang mengelak untuk lalu jalan tu, termasuk orang yang duduk dekat lorong tu. Selepas 10 minit berdiri tanpa buat apa-apa, akhirnya Hilman buat keputusan dia akan teruskan langkah. Kalau dia terserempak dengan makhluk alam sebelah, itu dinamakan rezeki. Allah nak tunjukkan itu adalah salah satu daripada makhluk yang hidup bersama-sama dengan manusia. Jadi dia teruskan langkah melintas depan rumah yang dikatakan ada penunggu, yang ada pembela. Jadi selepas melintas tu, dia memang perhatikan kiri dengan kanan jalan. Dia perhatikan betul keadaan rumah tu. Memang tak ada apa-apa. Perasaan takut tu ada. Tapi tak ada apa-apa yang dia nampak. Selepas 2-3 langkah melintasi depan rumah, tiba-tiba mengikut dengan ekor matanya, dia nampak macam ada sesuatu dekat tepi rumah tu. Rumah tu adalah rumah kayu. Jadi Hilman pun tanpa buang masa, dia pandang ke arah bayangan yang dia nampak tu. Punyalah dia terkejut. Rupanya yang berdiri sebelah rumah tu adalah sejenis gula-gula. Cumanya bentuknya memang seperti yang kita ketahui, seperti orang meninggal. Yang malangnya adalah, dia punya muka tu tak ada.
berlubang, hitam je. Mata tak ada, hidung tak ada. Tapi daripada atas sampai bawah, memang keadaannya seperti orang yang baru dikafankan. Anak sebut tak sedap ni seorang kat rumah. Baru dikemaskinikan. Macam itulah keadaan dia. Jadi waktu tu dia tergamam. Dia tengok benda tu cuma untuk pastikan adakah itu kain ataupun memang makhluk daripada alam sebelah. Selepas beberapa minit, dia confirm ini adalah makhluk daripada alam sebelah. Tuhan sengaja nak tunjukkan dia. Jadi, apa yang perlu dia buat pada waktu tu? Dia berdiri dekat tempat yang sama sambil memerhatikan gula-gula yang sedang memerhatikan dia, memakan masa lebih kurang 15 minit. Memang pada waktu tu kaki dia rasa lemah, seluruh badan dia rasa meremang. Tapi dia gagahkan juga, sebab inilah kali pertama dia terserempak dengan makhluk yang selalunya orang akan takut bila berhadapan dengan mereka. Tapi perasaan dia pada waktu tu tidak ada takut, lebih kepada kau di dunia kau, aku di dunia aku tak kacau kau, kau tak kacau aku. Aku hanya nak melihat siapa engkau sebenarnya. Itulah perasaan dia. Dengan kata lain, perasaan ingin tahu. Selepas 15 minit, Hilman berpuas hati. Duduk pandang benda tu atas bawah, tengah, kiri, kanan. Setiap penjuru benda tu dia pandang. Supaya nanti kalau ada orang tanya, bolehlah dia beritahu bentuknya sekian bentuk, bentuknya tinggi macam mana, ada muka ke tidak, benda tu bergerak macam mana. Jadi selepas puas hati, dia pun teruskan perjalanan. Sewaktu dia teruskan perjalanan, dia berhenti seketika. Tujuannya adalah untuk pastikan benda tu ada ke tidak ikut dia daripada belakang. Sebenarnya dia tak harap benda tu ikut dia daripada belakang, sebab kalau benda tu ikut, benda tu pasti akan sampai ke rumah atuk dengan nenek dia. Jadi dengan kata lain, atuk dengan nenek dia pasti akan diganggu dengan makhluk tu. Dia tak nak benda tu terjadi. Selepas beberapa langkah, dia toleh ke belakang nak pastikan sama ada benda tu ikut ke tidak. Tapi benda tu tetap berdiri di tempat yang sama dan memandang ke arah yang sama. Jadi dia tak toleh muka dia memandang ke arah Hilman yang tengah terus berjalan. Dia diam aja kat situ. Hilman teruskan perjalanan lebih kurang 20 langkah yang seterusnya, dia pandang balik ke belakang nak pastikan benda tu ada ikut ke tidak. Tapi benda tu tetap juga berdiri dekat tempat yang sama. Jadi untuk rasa puas hati, Hilman berjalan mengundurkan diri. Maksudnya, sambil berjalan, sambil dia memandang ke arah benda tu untuk pastikan benda tu tak ke mana-mana. Memang betul benda tu kat situ saja. Tapi selepas lebih kurang 100 meter jaraknya daripada tempat benda tu berdiri, tiba-tiba Hilman nampak benda tu hilang macam tu je. Dia tak tahu benda tu sama ada terbang ataupun gaib secara tiba-tiba. Tapi selepas benda tu hilang, Hilman memalingkan badan dia, fokus tempat jalan yang dia akan lalui dan dia teruskan perjalanan. Sepanjang perjalanan dia harap benda tu akan muncul, tapi tak naklah dekat-dekat. Muncul tapi jauh-jauh sikit dia kata. Untuk pastikan benda tu memang tak akan ikut dia. Sampai dekat rumah, diceritakan benda tu pada mak ayah dia dan juga atuk nenek dia. Semua orang tak heran dengan apa yang Hilman ceritakan. Sebabnya ayah dia sewaktu membesar dekat situ pun memang dah pernah selalu nampak. Dan benda tu ada dekat sebelah rumah yang dikatakan ada membela. Jadi Hilman tanya, betul tak keluarga tu ada membela? Atuk tu beritahu, atuk Hilman beritahu, sebenarnya keluarga tu tak ada kaitan pun dengan benda yang berdiri dekat sebelah rumah tu. Maksudnya keluarga tu tak ada kaitan dengan gula-gula. Kadang-kadang mungkin disebabkan benda tu benda liar, ataupun ada orang lain yang menghantar ke arah keluarga tu supaya jadi fitnah. Jadi disebabkan tu semua satu kampung tuduh keluarga tu ada membela. Sebabnya si atuk memang kenal betul dengan orang yang tinggal dekat rumah tu. Mereka orang baik-baik, bukan orang yang membela. Tapi memang mereka sekeluarga pun tahu di sebelah rumah mereka ada gula-gula yang singgah. Cerita yang kedua ni dihantarkan oleh seseorang yang bernama Nurul, berlaku pada tahun 2003 dekat Sungai Ara, Penang kalau tak silap abang.
Pada tahun 2003 adalah tahun yang sangat sedih bagi keluarga mereka. Keluarga Nurul, mak ayah dia dan adik-beradik dia. Sebab bapa dia tiba-tiba jatuh sakit yang teruklah sakitnya. Menyebabkan mereka semua terpaksa bergantung kepada emak sahaja yang bekerja. Tapi pada waktu tu mak bekerja pun kerja biasa. Bukanlah kerja sebagai pegawai bank ke ataupun doktor ke. Mak dia kerja biasa. Ayah pula tak sihat. Disebabkan macam tu, mereka sekeluarga buat keputusan untuk balik ke kampung. Sebelum tu mereka duduk dekat Nibung Tebal. Tapi keadaan dah memaksa untuk mereka pulang ke kampung yang terletak dekat Sungai Ara. Tapi kedatangan kepulangan mereka disambut oleh atuk dengan nenek oleh Tok Wan. Abang tak pasti Tok Wan perempuan rasanya. Disambut oleh nenek mereka. Jadi nenek si Nurul ni rasa senang hati mereka sekeluarga pindah ke kampung. Langsung tak rasa berban. Sebab nenek cakap selama ni pun dia tinggal seorang dekat rumah. Jadi kalau ada keluarga Nurul yang balik, tinggal dekat rumah tu meriahlah sikit. Sebab Nurul ni ramai adik-beradik. Ayah pula terlantar sakit, jadi bolehlah si nenek ni tengok-tengokkan si anak lelakinya, bantulah apa yang perlu. Sebelah rumah nenek dia sebenarnya tanah kosong. Tapi sewaktu Nurul tinggal dekat rumah tu, atuk saudara dia, iaitu adik-beradik dengan nenek dia, telah membeli tanah kosong tersebut. Tujuannya adalah untuk dibina rumah. Dekat situ, atuk saudara dia, bukan atuk sebenarnya, nenek saudara dia. Ni nenek dengan nenek adik-beradik. Jadi nenek saudara dia nak buat rumah sebelah rumah nenek dia. Tujuannya saling boleh tengok-menengok lah. Walaupun sebelah, tapi tak adalah sebelah sangat. 50 meter jugalah jaraknya jauh. Walaupun macam tu, bagus juga kalau bina rumah dekat-dekat macam tu. Apa-apa berlaku boleh saling tolong-menolong. Si nenek ni tadi, nenek saudara kepada Nurul ni, suaminya pun dah meninggal. Dia tinggal dengan anak bongsu dia yang bernama Kak Ani. Sebenarnya bukan pangkat kakak kata Nurul, pangkat makcik. Tapi umur mereka taklah terlalu jauh sangat. Nak jadi cerita, sewaktu pembinaan rumah tu, ada beberapa perkara yang pelik. Iaitu bahan-bahan yang digunakan untuk membina rumah adalah dibeli daripada rumah-rumah lain yang dah roboh. Jadi dengan kata lain, tingkap daripada rumah Pak Cik Seman yang dah roboh. Pintu pula daripada rumah Pak Cik Awang yang dah roboh. Dikumpulkan barang-barang yang dah roboh ni, dibeli daripada waris-waris dan dibinalah rumah nenek saudaranya kat situ. Siap rumah tu, nenek saudara pun tinggal dekat rumah tu. Jadi pada awal-awal tinggal si nenek saudara ni tadi buatlah kenduri doa selamat. Jadi orang-orang kampung dijemputlah untuk memeriahkan majlis doa selamat tu. Waktu tu tak ada apa-apa yang pelik berlaku di awal-awal majlis. Cumanya sewaktu majlis makan selepas habis tahlil, ada seorang makcik tu, orang kampung tu juga, tiba-tiba dia menjerit, tangan dia ditunjukkan ke arah satu tingkap. Apa tu? Itu je yang orang semua dengar, dan selepas tu dia pengsan mengelupur. Terpaksalah dipanggil ustaz, imam. Memang patutlah. Waktu tu kan majlis doa selamat kan, imam ada kat situ kan. Itu dikira rezeki lah, halang-halang. Si makcik ni tadi dah mengelupur, imam pun turun, bacakan apa-apa yang patut, dan nenek tu sedap. Jadi orang lain tanya dah, kenapa? Dia kata dekat tingkap tu dia nampak ada seseorang perempuan yang jalannya terbongkok-bongkok. Pelik. Kenapa pula orang lain tak nampak, hanya dia je yang nampak? Jadi orang anggap, ada yang menganggap dia ni memang kuat berangan. Banyak tengok DVD kau ni kak, dia kata. Jadi kau nampak benda yang bukan. Orang lain tak nampak, kau orang je yang nampak. Ataupun kau ada buat salah dengan orang lain, sampaikan ada makhluk lain yang cuba memunculkan diri. Tapi akak tu tetap juga membangkah. Dia kata dia nampak macam ada nenek tua dekat tingkap tu. Mungkin nenek tu menumpang dekat tingkap tu. Tingkap tu kan daripada rumah orang lain yang dah roboh. Jadi ada betul dia juga apa yang kakak tu cakap. Habis-habis majlis bersurai macam tu je lah. Jadi pada malam tu, si Nurul ni
tengok juga, pergilah ke arah tingkap tu juga, tengok-tengok ada benda yang pelik ke kat tingkap tu. Tingkap tu tak adalah pelik, cumanya kayu yang digunakan tu walaupun daripada rumah yang dah roboh, keadaan kayunya betul-betul masih kukuh. Jadi nak jadi cerita, pada satu hari, si nenek sedara ni pergilah rumah anak dia dekat Kuala Lumpur. Jadi tinggallah dekat rumah tu sorang-sorang Kak Ani. Nenek sedara ni pesan kepada Nenek Nurul, kalau dia pergi ke Kuala Lumpur atau pergi ke mana-mana, dengan kata lain tak duduk rumah tu, dia minta Nenek Nurul ni bawalah si Kak Ani ni tidur sama-sama dengan mereka sekeluarga. Tak naklah Kak Ani tinggal seorang-seorang kat rumah. Walaupun dia dah besar, tapi dia masih lagi anak dara. Tak elok tinggal seorang-seorang dekat rumah. Terutama sekali kalau rumah-rumah yang terlalu besar macam tu. Jadi pada hari kejadian, si nenek sedara ni pun berangkatlah ke Kuala Lumpur. Lebih kurang pukul 5 petang, nenek kepada Nurul, arahkan Nurul, minta tolonglah sebenarnya, suruh Nurul pergi jemput Kak Ani, supaya Kak Ani tu boleh tidur baring dekat rumah neneknya. Jadi pukul 5.30 macam tu, Nurul pun bergegaslah ke rumah nenek sedara dia, dibagi salam. Dan yang buka pintu tu Kak Ani lah. Kak Ani tu maksud tu waktu setengah sekolah menengah lah macam tu. Jadi dia beritahu, Kak Ani, nenek pesan Kak Ani kena tidur dengan rumah kita orang sebab Kak Ani tinggal seorang-seorang kat rumah. Mak Kak Ani kan tak ada, dia kata. Jadi Kak Ani kata boleh, cumanya dia tak naklah bertolak sekarang. Sebabnya bila duduk dekat rumah orang, agak janggal, tak tahu nak buat apa. Kalau duduk dekat rumah sendiri, macam-macam boleh dibuat. Kurang-kurang tengok TV, basuh pinggan, makan-makan, masak-masak sikit. Jadi bila dengar macam tu, si Nurul pun setujulah. Tanyalah dengan Kak Ani tu, bila nak bertolak balik ke rumah nenek dia. Kak Ani beritahu, lepas maghrib. Jadi tunggulah si Nurul tu dengan Kak Ani dekat rumah tu, macam-macam lah dia orang buat sementara nak tunggu azan maghrib. Selepas azan maghrib berkumandang, Kak Ani pun semayang dekat ruang tamu. Dia sengaja nak semayang kat ruang tamu sebab dia kesian tengok Nurul tinggal sorang-sorang dekat ruang tamu. Sebab dia tahu rumah dia ni bukan rumah yang biasa. Sebab terdiri daripada barang-barang daripada rumah-rumah lain yang dah roboh. Sebenarnya, nak kata takut tu tidak. Tapi disebabkan rumah tu terlalu besar, agak sunyi juga. Sementara nak menunggu Kak Ani ni habis semayang, yang pada waktu tu Nurul tak boleh semayang, dia pun memerhatilah ke arah sekeliling rumah. Tiba-tiba dekat tingkap, salah satu tingkap dekat rumah tu, dia rasa macam ada benda aura lain macam lah orang kata. Dia rasa tarikannya lain macam. Jadi dia memandang terus ke arah tingkap tu sementara tunggu Kak Ani semayang. Tiba-tiba dia nampak daripada tingkap tu ada seorang nenek yang jalannya terbongkok-bongkok. Waktu tu dia rasa betul-betul takut sebabnya di luar tingkap tu sebenarnya adalah tanah sawah. Mustahil kalau ada orang yang nak lalu di tepi tingkap tu. Kaki dia mesti tercebur dekat dalam tanah ataupun dalam kawasan sawah. Mustahil orang tu akan lalu. Jadi yang menjadi peliknya, sewaktu Nurul pandang ke arah tingkap tu, benda yang menyerupai nenek kebayan tu berulang alik lalu dekat kawasan tingkap. Mula-mula rasa takut, lama-lama rasa sakit hati. Dah kenapa pula nenek ni? Tapi bila difikir-fikirkan semula, jadi takut balik. Sebabnya mana ada orang lalu dekat situ, terutama kalau nenek-nenek. Kawasan situ kan kawasan sawah. Banyak air lopaknya, orang biasa takkan lalu. Habis-habis Kak Ani semayang, Kak Ani pun kemas-kemas, dia pun nak keluar daripada rumah tu. Pintu tempat Kak Ani keluar tu terletak di sebelah tingkap, yang mana tingkap tu yang Nurul nampak ada nenek kebayan. Jadi waktu Kak Ani nak keluar, cepat-cepat Nurul sentap tangan Kak Ani. Dia beritahu, jangan keluar dulu. Ada benda dekat tingkap tu. Dia macam orang tua melintas-lintas. Kak Ani cakap, jangan fikir yang bukan-bukan. Kalau kita fikir yang kita akan nampak benda Allah tu, memang betul-betul kita akan nampak. Jadi jangan fikir-fikir sangat. Kau diam je lah, dek, dia kata. Tapi bila Kak Ani nak keluar daripada rumah, sekali lagi tangan dia disentap oleh Nurul. Tolonglah Kak, jangan keluar sebab saya nampak benda tu masih lagi bermundar-mandir dekat tingkap tu. Jadi akak tu tanya, mana bermundar-mandir ke tingkap? Betul-betul si kakak tu pun nampak benda tu macam orang tua terbongkok-bongkok lalu dekat tepi tingkap.
Waktu tu kedua-duanya dah rasa ketakutan, tak puas hati. Kita kena bergerak ke rumah Nenek Nurul sekarang juga. Kalau tidak, kita tak akan berjaya. Sebab nampak sangat benda tu muncul untuk menakutkan kita. Jadi Nurul kata, jom apa-apa pun berlaku, kita rempuh. Jadi diorang kumpulkan semangat, baca selawat Nabi, buka tingkap, salah. Buka pintu, lepas tu tutup balik pintu. Berlari diorang berdua ke arah rumah nenek. Sampai dekat rumah nenek, tak toleh-toleh belakang. Sampai kat rumah nenek, dia beritahulah apa yang dia nampak. Nenek dia tentang orang seperti nenek kebayan dan lalu dekat mundar-mandir dekat tingkap. Nenek dia cakap, itulah sebabnya kenapa emak kepada Kak Ani minta Kak Ani tidur dekat rumah kita. Sebab rumah tu, tingkap tu, katanya berasal daripada satu rumah. Yang mana rumah tu juga adalah bekas rumah bomoh. Dengan kata lain, mungkin tingkap tu ada yang menunggu. Cumanya yang menunggu tu orang tua lah kan. Nenek-nenek si bongkok tiga. Jadi bukanlah orang biasa. Dan sejak daripada tu, setiap kali mak kepada Kak Ani ke mana-mana, tak ada dekat rumah, tanpa diajak-ajak, Kak Ani akan terus datang ke rumah Nenek Nurul untuk dapatkan tempat berteduh, berlindung. Dia tak nak terserempak sekali lagi untuk kali yang kedua atau kali yang ketiga dengan makhluk dekat tingkap tu. Terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan cerita yang abang sampaikan. Hari ni hari Jumaat, ceritanya santai je untuk pengetahuan pengajaran kita semua. Itu adalah cerita-cerita yang dihantarkan oleh dua orang, Hilman dan juga Nurul. Terima kasih sangat-sangat. Jadi sebelum abang tamatkan cerita, ada beberapa ucapan yang nak abang sampaikan. Ucapan yang pertama datangnya daripada Bob Panamera. Tapi ini bukan ucapan hari jadi. Dia nak ucapkan selamat menyambut ulang tahun perkahwinan buat Bob dan isterinya yang mana jatuh pada 2 hari bulan 11 semalam. Jadi daripada pihak JSPL ucapkan selamat menyambut ulang tahun perkahwinan. Semoga kekal perkahwinannya hingga ke syurga dan sentiasa diberkati Allah. Dan Bob juga ucapkan kepada bini dia, terima kasih menjadi tulang belakang pada kehidupan dia, menjadi seseorang yang menguatkan semangat dia berkorban, meneruskan kehidupan sebagai seorang suami dan juga ayah. Dan semoga perkahwinan ini akan terus kekal hingga ke syurga. Ucapan yang seterusnya datang daripada seorang suami yang bernama Ariwan. Dia nak ucapkan selamat hari jadi buat isterinya yang bernama Nur Syakila Zamri, yang mana hari jadinya jatuh pada 4 hari bulan 11 besok. Dengan ucapan selamat hari jadi buat isteri tercinta, semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusan dunia dan di akhirat. Dan semoga perkahwinan kita akan kekal bahagia hingga ke syurga, dan buat isteri tercinta semoga sentiasa dirahmati Allah. Dan ucapan hari jadi yang seterusnya datang daripada Bonda Farah daripada Brunei. Dia kata dia nak ucapkan selamat hari jadi buat 2 orang anaknya. Yang pertama, Ryan Haziq. Hari jadinya jatuh pada 31 hari bulan 10, genap umur 12 tahun. Dan yang kedua ialah Akil Zikri, yang mana hari jadinya jatuh pada hari ini, iaitu 3 hari bulan 11, genap umur 11 tahun. Jadi dia kata selamat hari jadi buat anak-anak yang tersayang. Semoga Allah sentiasa merahmatimu, panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik dan permudahkan segala urusan dan diberikan kehidupan yang sangat cemerlang di masa akan datang. Terima kasih sangat-sangat dengarkan cerita kali ini. Orang hantarkan cerita semuanya. Kadang-kadang ada seram, kadang-kadang ada sedih, kadang-kadang ada tak ada hantu pun. Dalam cerita semalam kan tak ada hantu, pasal kubur. Tapi itulah pengajarannya memang bagus. Jadi terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan cerita kali ini. Hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang. Abang akan ceritakan kisah yang katanya terlalu seram untuk abang hadapi. Bukan katanya, tapi betul lah. Cerita yang paling banyak abang dapat gangguan sewaktu nak rakamkan. Dan abang akan sampaikannya pada 9 hari bulan 11 nanti. Nantikanlah. Jadi, hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.